Okay guys, tahun lepas aku ada review lah telefon daripada Realme, iaitu Realme GT Neo 2. Dan to be honest lah, aku kata korang semua telefon tu agak boring dan sangat basic dari segi spesifikasi yang tawarkan. Dia bukan tak bagus, dia cuma macam untuk harga itu macam boring lah. Tak ada apa yang menarik sangat lah daripada apa yang Realme bagi tu. And to be honest, aku kena backlash lah dengan ramai fans Realme. Kecam lah sikit kan, sebab aku kata phone tu boring dan basic kan. Di untuk tahun ni, Realme mengeluarkanlah telefon untuk siri Realme GT Neo diorang juga, iaitu Realme GT Neo 3. Jadi mari kita tengok apa yang baru tentang Realme GT Neo 3 ni. Adakah dia lagi bagus daripada tahun lepas ni model ataupun kurang sikit? Jom. Ada dua benda yang menarik minat aku lah dengan telefon Realme GT Neo ni. Pertama sekali, telefon ni ada dua variant. Pertama, dia ada variant 150W charging dan satu lagi adalah 80W. Untuk variant yang aku pegang ni, dia hanya 80W sahaja. Unfortunately lah, untuk pasaran Malaysia ni, versi 150W tak dimasukkan. Korang hanya boleh dapat 80W sahaja. Yang kedua pula, ini adalah telefon yang pertama yang memasuki Malaysia yang menggunakan chipset MediaTek yang terbaru, iaitu MediaTek Dimensity 8100. So starting off, aku nak cerita sikit lah pasal MediaTek Dimensity 8100 ni. Chipset dia, kalau korang nak tahulah, dia punya kuasa tu dia sama level dengan Snapdragon 888 lah dari segi dia punya benchmark dan semua tu. Dari segi test yang aku buat seperti AnTuTu, Geekbench, 3D Mark dan juga CPU Throttle, dia punya skor semua hampir sama sahaja. So chipset ni dia punya competitor adalah Snapdragon 888. Walaupun chipset Snapdragon 888 tu chipset tahun lepas, bagi aku MediaTek Dimensity 8100 ni still way better daripada Snapdragon 888 tu. Cuma satu masalah aku lah dengan chipset MediaTek ni, macam korang semua dah tahu lah. Aku rasa korang pun dah tengok banyak review yang aku cerita pasal MediaTek ni. Dia kurang optimize untuk game. Maksud aku dia kurang optimize ni bukan dia tak boleh main game ke apa. Developer macam malas sikit nak update lah untuk chipset MediaTek ni. Kalau korang tak percaya, korang pergi ke PUBG ke, game-game yang mungkin popular tapi macam developer take time sikit lah nak update tu. Korang akan nampak lah setting macam nak main game, setting grafik tu tak boleh pergi tinggi sangat kadang-kadang tu, disebabkan developer tak update lagi untuk chipset ni. Korang kena tunggu beberapa minggu ataupun beberapa bulan untuk dapat update macam tu. Tetapi kepada korang semua yang mungkin main Apex Legends macam aku ataupun main Genshin Impact, nak main dengan setting tertinggi tu memang tak ada isu lah, sebab game tu actually quite optimized lah untuk main dengan setting tertinggi tu. Tapi Genshin Impact ni kalau kau nak main pada phone yang cikai pun boleh je. Kalau kau nak main dengan setting tinggi tu, so dia tak menghalang kau lah. Tapi nak main game tu sesuai ke tak tu lain cerita lah. Tetapi benda yang buat aku surprise lah dengan chipset ni, bila kau main game tu dia tak panas. Okay, to be specific lah, contohnya lah kau main Apex Legends, max setting, panas tu ada, tapi dia ambil masa yang lambat sikit. Kalau macam Snapdragon 888 ataupun Snapdragon 8 Gen 1, kau baru main training mode kan, baru start turun slide tu, dah panas. Belum pick up weapon dah panas lah, Mat. Kalau macam MediaTek ni aku main, mungkin dalam 20 ke 30 saat tu baru ada rasa dia punya suhu meningkat. So aku suka lah, dia tak meningkat secara mendadak, dia slowly baru naik. So dia macam lagi okey lah kalau korang nak main pada jangka masa yang lama tu. Kalau macam Snapdragon tu kau sentuh dah panas lah, apa benda Mat kan. Lagi satu lagi benda yang aku perasan, bila kau download Genshin Impact, dia tak panas langsung lah. Dia panas sikit lah sebab dia nak download file banyak kan. Tapi tak adalah panas macam Snapdragon. Snapdragon, engkau baru starting kan, baru tekan, dah start panas lah. Belum download lagi, Mat. Dah tekan download lagi dah dia panas. Lepas tu, faham lah cerita dia apa kan. Tapi isu overheat tak adalah pada mana-mana Snapdragon terbaru 888 atau Snapdragon Gen 1 tu. Dia cuba agak panas lah bila download Genshin Impact tu. Dia macam kau download file pun dah panas. Apa benda, Mat kan. Belum main game lagi. Bila main game pula, MediaTek ni pun tak panas. Aku try satu lah main permission daily dan dia tak panas. Aku main medium setting dengan 60 fps, smooth je. Tak ada stuttering sangat. So that's kinda nice lah. Even kalau effect banyak pun dekat screen tu pun, dia tak ada macam frame drop ke apa. So that's really nice lah. Dan isu panas pun tak ada. So aku suka lah kalau kau main Snapdragon 888 ataupun Snapdragon Gen 1, kau main medium 60 fps pun dia akan get panas. Kau baru start, belum lawan orang dah panas dah.
So kau perasan lah kat sini, MediaTek memang kawal gila lah suhu dekat chipset ni kalau nak dibandingkan dengan Snapdragon tu. Jadi sebagai konklusi untuk main game ni lah, senang. Kalau korang nak main game, boleh main max setting sikit, lepas tu tak panas sangat, lebih baik ambil phone dengan chipset macam ni je. Dia tak panas, walaupun dia tak powerful macam Snapdragon 888 ataupun 8 Gen 1 tu, at least kalau kau main game, tak adalah kau rasa macam kau pegang kuali panas. Bagi aku, Realme GT Neo 3 kali ni, design dia memang straightforward je. Tak ada apa yang menarik sangat. Warna yang aku pegang ni, dia panggil sebagai Nitro Blue, atau aku sendiri panggil dia Eva Unit 1 lah, sebab warna dia lebih kurang je warna purple macam Eva Unit 1 tu. And to be honest, aku sukalah warna dia ni. Tapi aku faham juga, bukan semua orang suka warna macam ni. Kalau korang tak minat dengan warna purple macam ni, korang boleh ambil dua lagi variant warna, iaitu Asphalt Black dan juga Sprint White. Tapi warna purple ni aku boleh kata memang cantik lah. Dia nampak macam pop-up lah. Dia macam telefon yang kalau kau tengok dalam grup-grup ramai orang tu, ni paling nampak lah. Sebab warna dia yang macam bold kan. Lepas tu dia punya stripe warna putih ni macam dia nak tunjuk dia ni macam kereta lumba lah. So dia macam ada santu, dia macam ada identiti yang tersendiri lah. Dia nampak lebih menarik lah kalau dibandingkan telefon-telefon yang ada kat pasaran sekarang ni. Tetapi malang sekali telefon ni tak ada penyokongan untuk wireless charging, 3.5mm audio jack, dan juga dia ada micro SD card slot. Satu benda yang aku tengok banyak reviewer lah dekat India ataupun kat Indon tak cerita pasal telefon ni adalah telefon ni hadir dengan dedicated display punya chipset. So kelebihan dedicated display chipset ni sebenarnya ada dua je. Yang pertama sekali, dia akan improve game punya FPS, dan yang kedua pula dia akan improve dia punya battery life. Okay, aku jujur dengan korang semua, aku tak rasa beza lah dari segi FPS bila main game tu. Tapi dari segi battery life tu memang ada rasa di improve. Ini sebab selalunya image pada screen telefon akan dirender oleh GPU telefon ni sendiri. Tetapi dengan adanya dedicated chip pada display ni, dia tak akan gunakanlah kuasa GPU yang banyak sangat. So dia akan save lebih banyak bateri lah kat sini. Overall quality screen ni memang cantik, sharp, vibrant dan sedap mata memandang. Kalau aku nak komplain tu pun ada satu benda lah yang aku tak minat. Dia punya fingerprint sensor yang agak rendah kat bawah ni. Selalunya aku biasa dekat atas kat sini sikit kan, tapi dekat belah bawah ni macam agak inconvenient lah. Tapi tu benda yang macam nitpicking lah untuk display dia. Sebelum ni pada Realme GT Neo 2, dia punya performance camera dia macam lackluster. Dia macam meh, dia macam okey lah kan. Dia macam tak ada apa yang menarik sangat, dan macam gambar dia pun biasa-biasa je untuk telefon macam tu. Tapi untuk tahun ni, Realme GT Neo 3 menggunakan sensor flagship daripada Sony, iaitu 50MP Sony IMX 766 dengan penstabilan OIS. So dia ada banyak lah improvement daripada model tahun lepas tu. Cuma satu komplain aku lah dekat sini adalah dia punya ultra wide, iaitu 8MP saja. Dan yang ketiga, kamera yang paling useless sekali, iaitu kamera macro 2MP, yang aku rasa tak siapa guna pun. So aku pun tak tahu kenapa dia orang even implement kamera kat situ. Instead baik dia orang bagi je ultra wide dengan kualiti yang lagi bagus. Contoh macam 50MP ultra wide ke, cukup lah normal dengan ultra wide, tak payah tambah macro. Macro tu gimmick dan useless bagi aku. So aku harap untuk next model Realme GT Neo 3 Pro ke ataupun GT Neo 4 ke, buang ditch, aku cakap ditch macro, tambah telefoto ataupun upgrade ultra wide, lagi mudah. Gambar yang dihasilkan menggunakan sensor 50MP ni, aku rasa memang apa yang aku expect dia sebiji macam Realme 9 Pro Plus dan juga Realme GT 2 Pro, di mana gambar dia memang warna dia vibrant, sharp dan memang cantik lah. Dia punya dynamic range pun okey, dan overall tu kalau korang expect macam gambar-gambar flagship tu ala-ala flagship lah kan, memang ada pada telefon ni. Plus dengan penstabilan OIS ni, gambar night mode dia pun agak bagus jugalah, disebabkan OIS ni akan menstabilkan gambar tu pada waktu malam. Dia tak bergoyang sangat kan, so gambar dia cantik lah. Tetapi untuk ultra wide, walaupun warna dia actually kinda nice, vibrant, dia punya saturation ni pun agak tinggi, tapi benda yang aku kurang minat sikit adalah kalau korang pergi tengok lah kat edges-edges yang mungkin gelap sikit tu, memang nampak gelap gila. Dia macam gambar dia tu tak terang sangat lah kalau di-comparekan dengan gambar biasa tu. Walaupun warna dia tak adalah macam jauh beza sangat, tapi disebabkan dia pakai sensor 8MP je, memang dia tak boleh ambil cahaya yang banyak sangat lah, sebab tu dia gelap. So itulah yang aku tak apa minat sangat bila kamera tu pakai 8MP instead of 12MP ataupun 13MP. Tapi satu benda yang aku perasan, yang aku terkejut lah, adalah dia punya video. Video 4K dia boleh shoot sampai 60fps, which is very impressive. Sebab jarang lah phone macam ni boleh shoot 4K 60fps, harga pun bawah 2005 kan. So quite impressive. Cuma benda yang aku agak disappointed lah kan, 4K dia tak ada penstabilan langsung. Walaupun dia ada OIS, tapi untuk 4K dia memang tak stabil langsung. Kalau kau pergi ke 1080p memang stable gila. So kalau korang nak shoot video yang stable, lebih baik ambil 1080p lah. Untuk 4K tu
Aku pun nak kata macam mana, dia bukan tak stabil langsung, dia macam dia bergoyang-goyang lah. Ikutkan setengah telefon tu kalau dia pakai 4K, walaupun dia tak ada OIS, dia boleh pakai EIS. Tapi telefon ni ada OIS mat. Macam mana 4K dia boleh bergoyang-goyang? So aku harap nanti in the future update, Realme update lah untuk benarkan 4K dia ada penstabilan OIS. Okey, berbalik kepada 150W yang aku cerita pada awal video tadi, aku agak disappointed lah disebabkan aku sendiri pun nak tengok macam mana Realme improve dia punya charging speed dengan menggunakan 150W charging ni. Sebab sekarang ni, the king of fast charging dekat Malaysia adalah Xiaomi lah, dengan 120W punya fast charging yang ambil masa 15 minit je nak charge dari 0 ke 100. Tapi dengan 150W ni tak masuk. Dia jadi macam tak ada competition lah untuk fast charging kat Malaysia ni. So, tapi tu benda yang macam disappointing lah. Dia tak adalah macam isu besar sangat. Dengan charger 80W ni, bateri phone ni dari 0 ke 100 dalam masa 30 minit je. So, tak ada isu yang besar sangat lah. 5000 mAh, 0 ke 100, 30 minit. Aku rasa tu dah kuat impressive jugalah. Walaupun tak selaju macam 150W ataupun 120W tu. My first question is about the 150W version. Why it's not coming to Malaysia? It's only 80W, right? Yes, it's only 80W. I think it's a very good question. We actually got asked about this a lot. One of the reasons, I'm sure you are aware, the 150W, the battery size is smaller. Yeah. It's only 4,500. So we actually did have the opportunity to bring it in. However, we decided not to because we knew that the Malaysian people love bigger battery rather than faster charging. So, given the choice to pick one, definitely we think 80W is already plenty fast enough for a lot of consumers, and I think consumers will be more happy with a bigger battery. So that's the real reason. Okay, last kali sebelum aku habiskan video ni, aku nak cerita kat korang semua tentang Realme UI 3.0 lah. Pada korang semua yang mungkin nak tahu lebih lanjut pasal Realme UI 3.0 ni, korang boleh tengok video aku sebelum ni, aku cerita pasal fungsi-fungsi baru yang ada kat Realme UI ni. So, go check it out lah. Bagi aku, design UI dia memang cantik, memang clean dan nampak macam ColorOS lah. Walaupun sebenarnya Realme UI ni, dia macam ColorOS tapi light version punya lah. Dia punya fungsi pun sama semua halah tu kan. So, pada korang semua yang mungkin pengguna Oppo sebelum ni, aku rasa korang tak akan ada isu lah menggunakan Realme UI 3.0 ni. Cuma aku tak beberapa minat dengan kebanyakan telefon China ni adalah dia punya iklan ataupun bloatware yang tersedia pada telefon ni. Kadang-kadang tu kau tengok-tengok apa benda banyak sangat bloatware masuk ni kan. Dia macam yang kau kena uninstall satu-satu kan. Tapi dia tak seteruk macam Vivo punya Vantage OS lah, yang mana kau tak boleh uninstall dia punya bloatware tu. So bagi aku okey, cuma macam annoying sikit lah. Awal-awal kau beli phone ni, kau kena uninstall semua benda yang useless tu. Jadi itu sajalah untuk ulasan Realme GT Neo 3 ni. Bagi aku telefon ni antara telefon yang dari segi design memang favourite aku. Dari segi chipset dia pun aku minat juga. Cuma sekarang ni aku nak looking forward lah chipset yang menggunakan MediaTek Dimensity 9000. Yang itu benda yang aku tengok lah macam mana performance dia nak dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 1. Tengok dia panas ke sejuk kan. Lepas tu juga telefon ni datang dengan dedicated display chipset yang banyak improve lah dari segi dia punya battery life tu. Untuk gaming tu aku tak perasan, so aku tak boleh kata sangat lah. So kepada korang semua yang mungkin nak mendapatkan telefon ni, harga telefon ni masa aku shoot video tak ada lagi. Ni sebelum harga official keluar. So dari segi apa yang aku perasan, harga dia dalam 2003 ataupun bawah 2005. Macam tu, dalam range macam tu. Dia takkan lebih 2005 disebabkan Realme GT2 Pro harga dia 3000. So kalau diorang letak harga lebih sikit macam rugi lah pula kan. Kenapa nak beli Realme GT2 Pro kalau telefon ni ada? So diorang akan letak harga price range macam tu lah. Dia takkan bawah 2000 sebab Realme 9 Pro Plus pula ada kat pasaran situ. So harga terbaik dia adalah atas 2000, bawah 2005. Itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa pada video akan datang. Jangan lupa tekan button subscribe, like. Kalau korang tak suka, tekan dislike. Dan itu saja untuk video kali ni. Assalamualaikum. Bye bye. Alright guys, macam mana video tadi? Mantap tak? Kalau korang suka, jangan lupa tekan like dan subscribe. Okay, bye.